Yo guys, and welcome to my video. Hari ni aku agak excited dengan pelancaran Sony PlayStation 5 yang baru. Sony basically an S version. Kalau korang kenal dengan PlayStation sebelum ni, dia dah buat version 4. So yang 4 tu ada banyak juga, contohnya macam yang Slim, Pro dan yang biasa. So ni adalah 3 generasi. So sekarang kita berada pada cycle yang kedua, iaitu recycle yang slim version. Tapi dia bukan nama yang official tau. Dia basically an enhanced version of PlayStation 5 untuk market sekarang. Sebab teknologi dia dah improvekan dan design yang lagi better. Sebab kalau kau tengok pun sekarang PlayStation 5 tu, dia punya overall look dah berubah dah berbanding yang original one. Sekarang aku akan bagi tahu dekat korang a few things yang Sony sendiri dah ubah dan apa yang korang akan dapat bila beli model yang baru ni. Let's go. Yang pertama sekali kita nak cakap pasal dia punya design dulu. Untuk first glance, apa yang korang nampak paling kritikal sekali adalah dia punya outer shell ataupun cover dekat sebelah kiri dan juga kanan dia dah berubah dah. Sebelum ni kalau korang nampak dia adalah one pieces. Tapi yang baru korang boleh nampak dia actually ada 2 pieces on one side. Membuatkan total kesemua cover ni ada 4 pieces untuk korang masukkan, untuk korang lekatkan untuk PlayStation 5 yang baru tu. Ada perubahan juga yang Sony buat untuk cover PlayStation 5 ni. That is di bahagian atas dia actually pakai a glossy finish berkilat, dan bahagian bawah sama kekalkan pada PlayStation 5 yang asal. That is a matte finish untuk korang pegang, so that tak ada cap jari. Dia lebih kurang macam PlayStation punya style. Sebab sebelah bahagian matte finish, sebelah lagi bahagian glossy finish. Kalau korang ingat lah dekat PlayStation 4 dulu. Lepas tu kalau korang tengok dekat bahagian center ni, ataupun dia punya glossy finish dekat bahagian tengah, dah tukar tau. Sebab sekarang kalau boleh nampak dia punya design is actually macam a slated dan tak ada curvy sangat. Tapi pada PlayStation 5 yang baru ni, korang akan nampak a concave punya design, so that dia nampakkan benda ni lagi tajam tau. Dia macam enhance yang bahagian atas ni ataupun bahagian bucu ni betul-betul tajam. Apa yang aku agak garu kepala juga adalah design untuk PlayStation 5 sebenarnya adalah landscape. So kalau korang beli PlayStation 5 by default, korang kena letak secara landscape. So tak boleh letak secara vertical ataupun menegak lah. Boleh, tapi korang kena beli aksesori dia. That is a standing punya, orang kata tapak untuk dirikan dia macam ni untuk PlayStation 5, dan dijual secara berasingan RM30 untuk dia punya tapak sahaja. Tapi nampak perubahan dah dekat dia punya tapak tu, which is nampak sangat-sangat premium. And design dia memang tak nampak murah. Dia ada macam aluminium finish and mix dengan plastik juga, buatkan dia punya stand tu nampak eksklusif dan juga lawa. Korang boleh je stand macam ni kan, tanpa tapak. Tapi katanya juga akan block a few airflow, so that korang punya PlayStation 5 tu akan panas. So make sense kalau korang beli tapak, ataupun mungkin korang boleh custom 3D design sendiri je, instead of bayar $30 tu. $30 mahal sebenarnya kalau korang nak tahu. Lepas tu kalau korang perasan juga, dia punya rekaan untuk lampu PlayStation 5 tu dah berbeza tau. So sebelum ni, yang sekarang dia punya lampu actually bahagian atas ni sahaja, ataupun bahagian hujung sahaja dia menyala. Tapi pada PlayStation yang baru, kau boleh nampak sampai the whole PlayStation 5 atas sampai bawah dia akan menyala. So maybe ada a light strip along the way. Tu berdasarkan image yang PlayStation tunjuk dekat korang sekarang. And then perubahan yang agak besar juga untuk Sony buat dalam dia punya PlayStation 5 adalah dia punya disc module tu dah boleh dicabut dan juga boleh diletak balik dalam PlayStation 5 yang baru ni. Macam mana? So korang actually ada 2 pilihan untuk beli PlayStation 5, yang normal punya ataupun SSD saja, ataupun yang macam aku ni dia ada disc version. So Sony nampak gayanya macam tak remove langsung, dia memang still kekalkan CD ataupun physical game untuk bagi dia orang punya pembeli ataupun pemain. And aku tak nampak macam mana dia orang macam still PC pun kalau ikutkan kau dah download dah, tak perlu pun nak beli CD. PlayStation, orang kata Xbox still lagi sama provide a CD kalau korang nak. So is it not going to go away? Sebab CD dah macam berlapuk sangat-sangat bagi aku. Pakailah SSD ke, yang tu lagi better aku rasa, instead of pakai CD untuk jual dia orang punya game. So apa maksudnya dekat sini? Kalau korang beli PlayStation 5 yang orang kata normal version, tak ada disc, later kalau korang menyesal boleh tambah balik module disc tu secara eksternal, ataupun korang boleh beli later dan letak dekat korang punya PlayStation 5. Tapi korang kena bayar $70
untuk tambahkan that module untuk bagi korang guna dia punya removable disc. But bagi aku macam better korang beli yang disc version je instead of korang beli yang normal punya version. Korang boleh jimat $50 tapi later kalau korang nak tambah kena bayar $70. Dan disebabkan perubahan tu juga Sony dah buang a few things dalam dia punya body dekat sini. Contohnya adalah butang untuk eject disc pada bahagian center untuk konsol PlayStation 5. Contohnya dekat sini kau boleh nampak dekat sini ada dua butang tau. Satu butang off dan satu lagi adalah butang untuk eject kau punya disc. So dekat situ kau boleh nampak dia punya eject button dah ada dekat bahagian slotted ataupun bahagian disc tu instead of ada dekat tengah-tengah ni. Alright, so tu adalah perubahan design yang ada dalam PlayStation 5 yang baru ni. So sekarang kita cakap pasal a few things juga. Contohnya dekat sini kata Sony untuk PlayStation 5 yang baru korang actually dapat 30% lagi less volume daripada yang sekarang. Maksudnya adalah dia punya size akan lagi kecil daripada PlayStation 5 yang asal. So, adakah dia punya version adalah slim berbanding yang asal? Technically, Sony kata ni adalah enhanced version of PlayStation 5 je. Dia bukan PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Pro, tak. Dia still lagi nama PlayStation 5 tapi get a slimmer body dan juga lagi ringan. Berapa ringan untuk PlayStation 5 yang baru ni? Actually untuk yang base version dia adalah 18% lagi ringan. So kalau korang beli yang disc version akan lagi ringan like 24%. Tapi untuk aku sendiri berat tu macam tak kisah sangat sebab korang bukan bawa benda ni pergi mana-mana. Bila duduk kat situ dia akan kekal kat situ je. But kalau korang tanya aku pasal dia punya size, yes, untuk orang yang sangat ada limited punya space, PlayStation 5 adalah satu benda yang sangat-sangat besar untuk letak. Perubahan yang Sony buat juga adalah dekat dia punya port dekat bahagian depan ni. So Sony dah buang semua USB Type A dekat bahagian depan. So korang akan dapat ada dua USB Type C dekat depan ni saja. Tapi kalau korang nak juga USB Type A, kena pergi dekat bahagian belakang dia. Sebab bahagian belakang akan ada dua USB Type A untuk korang gunakan mana-mana aksesori yang masih menggunakan USB Type A tu. Perubahan yang paling besar aku nampak Sony buat dalam dia punya version kali ni adalah dia punya storage. So sebelum ni kita pakai 825GB by default tau. So tak ada pilihan. Tapi kali ni by default Sony dah letak dia punya storage adalah 1TB. Pertanyaan aku adalah boleh ke kita tukar swap dia punya storage untuk buatkan dia lagi tinggi, ataupun mungkin Sony dah remove that feature untuk yelah. But aku harap Sony dapat buat dia punya storage tu boleh remove and tambah yang lagi besar, sebab ramai orang main game lagi banyak daripada 5 ataupun 10 game. Other than that, siapa tak kenal Sony akan ada special version juga, akan ada color yang special juga. Contohnya macam korang beli casing ataupun cover dekat sini warna merah, warna biru, galaxy kind of color. So tu exciting for us untuk tunggu instead of beli yang by default warna hitam putih tu je kan. And kalau korang nak beli ni, Malaysia belum available lagi, tapi dekat US akan incoming on November tau. So tak lama lagi dah. Sekarang bulan Oktober, sebulan je lagi ataupun exactly like 20 hari lagi untuk tunggu this PlayStation untuk dapat sale. So macam biasalah, untuk US akan dapat dulu, and then later Malaysia akan dapat juga. Cuma harga Malaysia tak pasti lagi. Sony sebenarnya naikkan harga dekat US $50. So sebelum ni 400 USD, sekarang 450 USD. Dan yang 450 naikkan, ataupun yang this version naik 500 USD. Malaysia obviously akan naik harga juga, don't worry about that. Ya, kau dah prepare ke untuk beli PlayStation 5? Apa yang kelakarnya juga dekat sini adalah, kalau kau kenal PlayStation Portal yang aku cakap hari tu, dia orang actually ada proprietary punya connector tau untuk connectkan dengan earphone. So yang tu tak ada dalam ni. Sony PlayStation Link tu tak ada dalam ni. So adakah PlayStation Link tu benda yang bukan future proof? Sony, come on lah, buanglah PlayStation Link tu, sebab tak make sense lah. Untuk orang gamer tak boleh nak custom dia punya experience dia, sebab ada orang suka pakai earphone daripada Razer, earphone daripada Sony juga. Tapi kau bayangkan, Sony punya brand sendiri tak boleh connect dengan Sony punya PlayStation. Nampak tak? Aku tak tahu macam mana dia punya proprietary punya aksesori tu next level lah. Aku tak pernah tengok even Apple tak se-advance macam Sony buat dalam dia punya PlayStation punya division. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh update tentang a new PlayStation 5 yang akan datang. So dia akan finishkan semua PlayStation 5 yang lama ni dan akan update dengan yang baru.
patut ke korang upgrade? Tak. Sebab apa? Sony kata dia tak ada performance punya upgrade, dia hanya lebih kepada improve design sahaja. Tu je. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.